Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya alhamdulillah hari ini hari yang ketiga sidang Dewan Rakyat berlangsung pada kali ini dan semalam saya telah menyampaikan ucapan menyokong usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang-Bertuah Agong, di mana yang membawa usulnya ialah Yang Berhormat daripada Pontian, dan saya diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan ucapan untuk menyokong usul yang dibawa oleh Yang Berhormat daripada Pontian. Jadi semalam ucapan hanya 3 orang saja sempat untuk berucap, iaitu daripada Pontian, saya daripada Pasir Mas, dan seterusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang daripada Port Dickson. Dan saya tak silap saya ucapan Datuk Seri Anwar belum sempat dihabiskan kerana masa juga diberikan selama 2 jam. Saya juga sebenarnya diperuntukkan masa 2 jam, tapi saya rasa ia terlalu lama dan saya minta supaya sejam saja, tapi tak sangka rupanya sejam itu pun tak cukup sebenarnya untuk menyampaikan ucapan dengan gangguan daripada ahli-ahli parlimen, daripada pembangkang dan sebagainya. Cuma saya nak buat satu penjelasan bagaimana ada yang kata bahawa kenapa ni ahli parlimen daripada kerajaan pun seolah-olah macam nak lawan polisi daripada kerajaan. Sebenarnya inilah dia budaya di dalam kerajaan yang saya kira adalah merupakan satu budaya yang tidak salah dan ia merupakan satu budaya yang sihat. As long as kita tidaklah menjadi ejen ataupun kita tidaklah membawa agenda untuk nak meruntuhkan kerajaan. Cuma apa yang kita mahukan ialah penambahbaikan terhadap dasar-dasar dan polisi yang diumumkan oleh kerajaan dari masa ke semasa. So check and balance itu berlaku di dalam kerajaan itu sendiri. Dalam kerajaan pun kita lakukan check and balance. Utamanya kemarin tuan-tuan dengar bagaimana ucapan saya berhubung dengan pilihan raya PBT yang saya kira jelas termaktub di dalam agenda dan polisi PAS sendiri, di mana kita tidak setuju dengan pilihan raya PBT diadakan buat masa sekarang ini di atas dasar demografi penduduk yang sangat jauh berbeza, kawasan bandar dengan kaum tertentu, kawasan luar bandar, pinggir bandar dengan kaum tertentu. Jadi tidak sesuai untuk laksanakan pilihan raya PBT pada waktu ini. Jadi saya bangun untuk nak memberikan respon kemarin berkenaan dengan jawapan yang telah pun dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri KPKT YB Zuraidah, yang telah menyebut secara timeline-nya bilakah pilihan raya PBT ini akan diadakan. Kita nyatakan sikap kita tidak setuju dengan pilihan raya PBT. Jadi itu tidak menjadi masalah. Kita bukan berbincang berkenaan dengan siapa calon Perdana Menteri. Yang sebelah sana saya kira masih belum lagi dapat diputuskan siapakah calon Perdana Menteri. Jadi ini isunya. Dan alhamdulillah saya kira apa yang saya sebut itu telah pun jelas menyampaikan mesej dan isyarat yang jelas kepada kerajaan bahawa PAS selaku parti komponen di dalam Perikatan Nasional, whatever apa yang berlaku sekalipun, prinsip kita adalah jelas dan pendirian kita tidak pernah berubah dalam isu ini. Jadi alhamdulillah kemarin saya telah menyampaikan ucapan walaupun diganggu banyak oleh ahli-ahli parlimen daripada pembangkang, yang saya nampak menteri-menteri atau bekas-bekas menteri yang otai-otai, yang kanan-kanan ni, senior-senior ni sanggup untuk nak mengacau ucapan saya dan mencelah ucapan saya. Saya kira itu merupakan satu perkembangan yang baiklah, dengan tengok mereka ni dapat berbahas dengan baik, dengan tertib dan sebagainya. Itu satu perkembangan yang baik. Terima kasih Mamak Subri. Relax, YB bawa kereta sendiri, tak driver. Kita tak ada driver. Duduk Kuala Lumpur ni, KL ni, saya tidak ada driver lah, kecuali kalau perjalanan yang jauh. Daripada penginapan ke parlimen ni tak perlulah pakai pemandu sebab dekat saja. Cuma banyak jam, banyak traffic light dan sebagainya. Jadi itulah sebab buat. So saya buat live lah untuk nak bincang ataupun nak bagi tahu perkembangan kepada tuan-tuan sekalian. Jadi agenda pada hari ini ialah agenda ucapan daripada ahli-ahli parlimen menjunjung kasih titah diraja yang telah disampaikan pada bulan
Mei yang lepas. Jadi kita jadualnya dalam parlimen ini dijangka bahawa ucapan menjunjung kasih ini bagi memberikan peluang kepada semua ahli-ahli parlimen berucap, mungkin akan mengambil masa selama lebih kurang dalam seminggu ke 2 minggu. Kemudian diikuti dengan 5 hari penggulungan daripada pihak menteri, yang kita akan tengoklah bagaimana menteri-menteri akan jawab soalan-soalan ataupun apa jua perkara dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen di dalam ucapan mereka menjunjung kasih ini. Dan biasanya dalam ucapan menjunjung kasih ini, setiap ahli parlimen diberikan masa lebih kurang 20 minit. Kemudian kalau tak cukup ataupun kalau nampak ramai lagi yang belum berucap, biasanya speaker akan potong dan akan dipotong jadi 5 minit ataupun 10 minit. Tengoklah macam mana. Cuma ucapan-ucapan yang utama iaitu membentangkan usul, menyokong usul dan ketombangkan biasanya diberikan masa yang agak lama. Jadi ini pengalaman pertamalah menyampaikan ucapan dalam masa yang begitu lama di dalam Dewan Rakyat, sehingga saya pun tak prepare untuk nak sediakan air. Tetapi saya kira saya telah melontarkan prinsip-prinsip dengan jelas, walaupun saya nampak bahawa ada asakan-asakan daripada MP-MP pembangkang, khususnya berkenaan dengan polisi-polisi kita sebelum daripada ini. Antara isunya ialah isu pembunuhan ataupun kematian Allahyarham Adib, yang pihak MP Jelutong bangkit, kata saya tak bangkitkan isu itu. Saya kata saya memang nak bangkitkan isu Allahyarham Adib ini, dan kita mahu kerajaan memfokuskan ataupun memberikan penekanan terhadap siasatan isu kematian Allahyarham Adib ini. Berbeza dengan Pakatan Harapan dulu. Kalau kita tengok macam mana dalam isu kerajaan, isu Allahyarham Adib ini, pada era pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan, yang saya sebut kemarin ialah bagaimana bekas Peguam Negara Tommy Thomas sendiri menyatakan bahawa Allahyarham Adib, dan ini mendahului inquest yang sedang berjalan. So yang kita persoalkan ialah, tidakkah kata-kata atau kenyataan daripada Tommy Thomas itu boleh mempengaruhi keputusan inquest yang sedang berjalan. Jadi itu yang kita persoalkan pada sesi lepas. Sekarang ini Peguam Negara telah bertukar dan polis bebas untuk menjalankan siasatannya. Jadi yang disebut oleh Ketua Polis Negara beberapa hari lepas bahawa tidak ada siapa yang melihat Allahyarham Adib ini dipukul di dalam insiden tersebut. So tidak ada masalah. Saya kira itu merupakan satu kenyataan yang biasa. Berapa banyak kes pembunuhan dalam negara kita ini, tidak ada orang yang menyaksikannya. Tidak ada orang yang menyaksikan itu, tidak semestinya perkara itu tidak berlaku. Itu biasa. Jadi saya nampak kalau nak panjangkan isu ini kemarin, mungkin agak tidak munasabah dalam isu ini kemarin. Tetapi saya nak nyatakan bahawa itulah dia tahap mentaliti beberapa orang ahli-ahli parlimen daripada pembangkang. Dan saya nampak mereka berkisar dalam poin ataupun di atas faksi yang sama, bermain dengan politik persepsi yang mereka mainkan sejak sebelum daripada pilihan raya umum yang ke-14 yang lepas sehingga ke hari ini. Nampaknya sebahagian daripada mereka ini gagal untuk berubah dan gagal untuk melihat kehendak rakyat untuk mereka ini bermain dengan politik matang dan sejahtera. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, saya kira mesej kita telah sampai. Kita bagi pandangan kepada kerajaan bahawa kerajaan wajib untuk menyelesaikan isu ini dengan seberapa segera. Menteri berkenaan perlu untuk mengeluarkan kenyataannya, pandangannya, bagi kebebasan kepada polis untuk nak buat siasatan. Jadi inilah pandangan-pandangan yang kita sebutkan di dalam parlimen kemarin. Saya juga menyentuh dalam parlimen semalam berkenaan dengan isu-isu yang melibatkan rakyat, khususnya dalam isu kemiskinan. Paras garis kemiskinan atau disebut sebagai PJK telah diubah daripada 900 lebih ini kepada 2000 lebih. Ia akan menambahkan bilangan mereka yang terlibat ataupun mereka yang dikategorikan sebagai golongan miskin dan miskin tegar. Tidak ada masalah, ia baik untuk kebaikan rakyat. Cuma cabaran kepada kerajaan ialah bagaimana kita akan berdepan dengan 400,000 lebih isi rumah yang dikategorikan sebagai miskin. Berbanding sebelum ini hanya sekitar 20,000 lebih sahaja. Ini satu angka yang tidak munasabah. Bagaimana di negara sebesar di Malaysia ini
dengan penduduknya 32 juta, angka mereka yang dikategorikan sebagai miskin hanya sekitar 20,000 lebih saja. Ini agak tidak munasabah dengan realiti yang kita lihat pada hari ini. Justru kita menyokong langkah kerajaan menaikkan garis kemiskinan ini. Tetapi yang penting, apakah tindakan kerajaan bila garis kemiskinan ini, PJK ini dinaikkan? Apa langkah kerajaan untuk memastikan supaya golongan miskin ini terbela? Justru saya meletakkan agenda membela rakyat termiskin, terutamanya golongan B40 yang paling banyak terjejas. Ini apakah agenda-agendanya? Ini di antara perkara yang kita utarakan, dan ini masanya apabila kita jadi kerajaan, ini masanya untuk kita menyampaikan agenda kita. Kita laksanakan agenda kita membela rakyat yang termiskin, yang terkesan dengan wabak COVID-19, pandemik COVID-19 ini, yang sangat-sangat memberikan kesan kepada ekonomi negara. Saya ingatkan kerajaan kemarin bahawa selepas moratorium ini tamat pada bulan Oktober ini, kita akan melihat realiti yang baru, iaitu realiti ekonomi yang sebenar, di mana rakyat terpaksa bayar ansuran bulanan, kereta, rumah kena bayar. Pada ketika itu kita akan tengok realiti ekonomi yang sebenar yang melibatkan rakyat terbanyak dalam negara kita. Sekarang ini situasi itu belum kita hadapi kerana rakyat tak perlu bayar ansuran bank. Kereta, rumah, adanya moratorium, tak perlu bayar lagi ansuran bank. Rakyat boleh bernafas. Ada lebih ringgit di dalam poket. Dan itu juga merupakan salah satu langkah kerajaan stimulate ekonomi dengan kaedah bottom up, iaitu memberikan lebih wang di dalam poket rakyat supaya mereka boleh berbelanja. Kerana golongan B40 ini, jika mereka mendapat wang, mereka cenderung untuk berbelanja. Itu merupakan satu daripada agenda kerajaan yang cukup baik pada hari ini. Tetapi selama manakah ia boleh dilaksanakan, itu terpulang kepada kemampuan kerajaan. Pada saya, sepatutnya selepas moratorium ini tamat, kerajaan perlu memfikirkan untuk melaksanakan moratorium bersasar, iaitu tidak semua diberikan pelepasan, tapi mereka yang dikategorikan sebagai B40 yang paling bawah, yang paling terjejas, mereka ini boleh diberikan pertimbangan untuk diberikan moratorium bersasar. Jadi ini di antara ucapan yang saya sebut kemarin, bagaimana penekanan perlu diberikan kepada mereka yang miskin tegar ini. Agenda-agenda kerajaan, apa dia agenda kerajaan dan sebagainya. Bagaimana kerajaan membuat penilaian atau menyusun program-program untuk mereka ini. Saya cadangkan kemarin bahawa antara yang saya sebut bahawa kerajaan perlu memastikan orang-orang muda yang berada di bandar-bandar balik ke kampung. Program balik kampung, iaitu memajukan industri ekonomi yang berada di kampung-kampung. Macam mana kita nak majukan kampung-kampung ini, ataupun anak muda balik kampung, adalah erti kata lain, mereka boleh pilih apakah kegiatan ekonomi yang mereka boleh laksanakan di kampung. Saya sebut kemarin antaranya ialah pertanian, fertigasi, pelihara pertanian dalam bentuk peternakan, ayam, itik yang memberikan sumbangan kepada industri pemakanan, food security dan sebagainya. Ini merupakan satu daripada agenda yang boleh kerajaan fikirkan. Orang-orang muda berada di bandar ini, kalau mereka gaji mereka setakat 1,200, 2,000 sebulan, saya kira itu mereka boleh pertimbangkan untuk mereka balik ke kampung halaman masing-masing, untuk mereka cuba mencari jalan untuk memantapkan ekonomi lebih baik daripada mereka berada di bandar-bandar yang besar, yang nampaknya kelihatan tidaklah memberikan pulangan sangat untuk mereka. Jadi ini di antara perkara yang saya rasa kerajaan boleh fikirkan pada hari ini, dan di antara benda yang kerajaan boleh laksanakan, iaitu memikirkan bagaimanakah program-program ekonomi yang boleh dilaksanakan bagi memastikan bahawa golongan B40 ini dapat bela. Jadi ini di antara inti ucapan saya kemarin yang saya nampak alhamdulillah saya telah lakukan yang terbaik, walaupun mungkinlah ada di sana beberapa kelemahan-kelemahan yang
Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita akan jumpa dalam sesi yang akan datang. Doakan supaya ahli-ahli parlimen kita dapat melakukan perbahasan yang baik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.